sepatutnya dia kena sini, tapi jadi moderator. Dan ahli panel yang kedua Fatih Ustaz, ya, khususnya para hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi untuk pusingan pertama, sebagaimana yang kita tahu oleh moderator tadi, soalan yang diajukan berkaitan dengan sepotong ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu sebagai saksi dan juga pemberi khabar gembira dan juga memberi peringatan. Jadi tiga perkara penting ini sebenarnya dinyatakan oleh ulama di antara nama lain bagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ada gelaran dia, ada nama yang lain, antaranya syahid, di antaranya mubasyir, di antaranya nazir ataupun munzir ataupun basyir. Jadi berkaitan dengan syahidan ini, saksi yang dimaksudkan di sini, kalau kita lihat di dalam kitab Tafsirul Munir, dia ada dua kesaksian, yaitu pertamanya asyahid ala ummatihi bitabligh ilaihim. Nabi menjadi saksi terhadap umatnya sendiri bahawa beliau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya syahid ala sairil umam bitabligh anbiya'ihim, menjadi saksi ke atas seluruh umat terdahulu. Yang menyatakan bahawa para rasul dan para nabi terdahulu telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan kesaksian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida. Dan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pemberi syafaat dan saksi untuknya pada hari kiamat nanti. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul dan seorang nabi yang akan menjadi saksi ke atas kamu semua. Bilakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berperanan sebagai saksi kepada kita sebagai umatnya dan kepada umat yang terdahulu? Kita boleh lihat di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuh alaihi salam yawm al-qiyamah فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقول ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد قال فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال الوسط العدل قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ قال ثم أشهد عليكم. Ini di antara kita kata dalil di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menjadi kesaksian ke atas kita dan juga ke atas seluruh umat terdahulu bahawa Nabi kita telah menyampaikan risalah yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri ini, Rasulullah SAW bersabda, telah dipanggil Nabi Nuh alaihi salam pada hari kiamat. Allah Ta'ala panggil Nabi Nuh alaihi salam pada hari kiamat, pada yaumul hisab, hari perhitungan, hari akhirat nanti.
Hari yang Allah Ta'ala nak hitung amal ibadat kita, dosa pahala kita dekat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memanggil Nabi Nuh alaihissalam, fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, hal ballagta, Nabi Nuh, adakah kamu telah menyampaikan risalah Allah SWT? Nabi yang diutus oleh Allah SWT, para Nabi yang terdahulu membawa risalah. Dua risalah yang dibawa oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, di mana sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul, fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha, supaya mereka itu menyembah Allah Ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyembahan selain Allah Ta'ala yang kita sebut sebagai taghut, iaitu risalatul tauhid dan juga risalatul tahrir. Jadi Nabi kita dan juga para Nabi yang terdahulu bawa risalah ni lah, bawa mari nak suruh umat manusia ini mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan membebaskan diri mereka daripada seluruh pengabdian kepada selain Allah Ta'ala. Lalu di hari akhirat nanti para Nabi alaihi wassalam, yang antaranya Nabi Nuh ni ditanya, hal ballagta, adakah kamu telah menyampaikan risalah ini wahai Nuh? Fayaqulu na'am, Nabi Nuh kata ya, kami telah sampaikan. Fayud'a qawmuhu, lalu dipanggil pula kaum dia, fayuqalu lahum hal ballaghakum, dia tanya kepada kaum Nabi Nuh, adakah Nabi Nuh dia telah menyampaikan risalah kepada kamu semua wahai kaum Nabi Nuh? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, ma atana min nadhir, dia kata tak ada orang mari ni peringatkan. Tengok depan Allah Ta'ala pun dia boleh lawak lagi, boleh berbohong lagi, boleh berdalih lagi, sedangkan Nabi Nuh ni mari mengajak, mari berdakwah. Nah, siapa kita kata 950 tahun berdakwah, mengajak, tiba-tiba dekat Allah Ta'ala dia kata, ma atana min nazir, tak ada orang mari royak peringatan. Au ma atana min ahad, tak ada seorang pun mari jumpa kami royak tentang agama Allah Ta'ala ni, royak tentang Islam dan sebagainya. Qala fayuqalu li Nuh, lalu Nabi berkata, dikatakan kepada Nabi Nuh, man yashhadu laka, Nabi Nuh, siapa yang boleh jadi saksi kepada di depan Allah Ta'ala sesa? Fayaqulu Muhammad wa ummatuhu, Nabi Nuh kata, orang yang boleh jadi saksi atas aku bahawa aku ni telah menyampaikan risalah Allah Ta'ala dulu ialah Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, begitulah kami telah menjadikan kamu semua ni wahai umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat pertengahan. Apa makna umat pertengahan? Al-wasat di sana mana? Al-adl, umat yang membawa keadilan, yang boleh maknanya mengadili. Waktu itu di pada mahsyar Allah SWT, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini sendiri boleh jadi saksi. Ala fayud'aun, lalu dipanggil semua umat Nabi Muhammad tadi mari, fayashhaduna lahu bil balagh, lalu mereka semua bersaksi bahawa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah pada umat dia dulu. Qala thumma ashhadu alaikum, kemudian Nabi berkata, aku pun bersaksi atas mereka semua. Ini satu riwayat. Satu riwayat lain, semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam, yaji'un Nabi yawmal qiyamah wa ma'ahu rajul, ada Nabi mari bersama dia, pengikut dia seorang aja. Wan nabiyyu ma'ahu rajulan, mari Nabi ada dua orang ikut dia. Wa aktsaru min zalik, ada orang mari mengikut dia. Fa yud'a qawmuhu, lalu dipanggil kaum dia, fa yuqalu lahum hal ballaghakum hadza, lalu ditanya kepada mereka, adakah Nabi kamu ikut hidup kamu ni telah menyampaikan risalah Allah SWT? Fa yaquluna la, dah dia ada. Biasa ada atas dunia ni pun super dah. Kalau kata ada orang royak gini tentang dosa pahala, tentang Islam, tentang ni halal, ni haram, tak ada lah. Tak ada dengar dah.
Ni dia panggil nak pelepah diri dah, escapism. Orang yang kata escapism, nak pelepah. Nak pelepah, takut kena atas kepala tu. Awal-awal lagi kata ada orang royak. Nama pun tak tahu pun siapa royak. Padahal tiap-tiap malam dia mengajar saja. Tak ada orang royak mana, tiap-tiap malam ada. Kuliah tu, kuliah ni orang royak. Tapi bila di akhirat nanti, bila ditanya kepada mereka, yang ni para Nabi ni royak ke pemuda? Dia kata fayuqalu lahu hal ballaghta qaumak. Lalu ditanya pula kepada Nabi tadi, adakah mu menyampaikan risalah kepada kaummu? Fayaqulu na'am. Ya. Nabi mestilah dia kata ya. Hari-hari dia berdakwah, dia berceramah, dia beroyak dah, menyampaikan dakwah. Fayuqalu lahu man yashhadu laka. Lalu diberitahu kepada mereka, siapa menjadi saksi? Siapa boleh jadi saksi yang berkata meroyak, menyampaikan risalah di hari akhirat, yang ditulis di dunia dulu? Wa yaqulu Muhammad wa ummatuhu. Dia kata Nabi Muhammad dan umat dia. Fa yud'a Muhammad wa ummatuhu. Lalu dipanggil Nabi Muhammad dan umat dia. Fa yuqalu lahum ahal ballagha hadha qaumahu. Lalu ditanya, dia sekali menyampaikan risalah kepada kaum dia. Fa yaquluna na'am. Lalu Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW berkata ya. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada mereka itu, wa ma'ilmukum, mutahum mana? Macam kita hari ni lah. Mutahum mana Nabi Nuh dulu menyampaikan risalah? Mutahum mana Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi dulu menyampaikan risalah kepada umat dia? Yang menjawab ya, jadi saksi, tak? Jadi dia katakan, wa yaqulu ja'ana nabiyyuna fa akhbarana. Lalu telah datang kepada kami Nabi kami. Nabi kita ni Nabi Muhammad lah. Nabi kita Muhammad SAW ni mari dia kata fa akhbarana, lalu dia wayak kepada kami, dia beritahu kepada kami annar rusula qad balaghu, bahawa para rasul terdahulu telah menyampaikan risalah serupa dengan Nabi Muhammad sampai. Mana kita tahu ni? Dalam Quran. Dalam Quran kan? Tadi apa? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl. Nabi Allah Ta'ala cerita dalam Quran bahawa nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu telah menyampaikan risalah. Nabi kami lah. Dan Nabi kami ni bukan Nabi yang ini suka berbohong. Sifat dia dengan sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, sifat batanah. Nabi kami orang mempunyai dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kok berjauhnya dengan al-amin dan sebagainya. Mana boleh dia nak berbohong? Lalu disebabkan Nabi kami royak bahawa para rasul dulu menyampaikan, maka kami beryakin percaya bahawa para rasul telah menyampaikan. Annar rusula qad balaghu. Fadzalika qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Begitulah kami jadikan kamu wahai umat Nabi Muhammad umat pertengahan. Bagaimana umat pertengahan ini? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu semua menjadi saksi atas manusia semua sekali. Kita rasa akan menjadi saksi apabila kita beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad SAW. Yaqulu ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah SAW itu ke atas kamu akan menjadi saksi. Seesok Nabi jadi saksi atas kita, sama ada kita ni buat sebetul dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun kita jadi penentang Nabi kita Muhammad. Nabi jadi saksi. Yang orang beriman, dia umat Nabi Muhammad juga jadi saksi. Itu maksudnya di hari akhirat nanti. Pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran kepada dia. Lalu Nabi Abdullah bin Mas'ud kata, macam mana aku nak baca Quran wahai Rasulullah, sedangkan Quran itu turun atamu. Rasulullah kata, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ni suka kalau nak dengar orang lain baca kan.
Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, apalah, aku baca. Lalu dia baca surah An-Nisa. Dia baca satu ayat. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Siapa ayat ini Nabi curi. Nabi kata bertiba-tiba lah baca. Abdullah bin Mas'ud menangis Nabi kita SAW. Abdullah bin Mas'ud kata dia perhati tengok ke muka Nabi, tubik air mata Nabi curi. Siapa tu ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu ahli ulama ahli tafsir kata, apa Nabi Nabi bila dengar ayat ini? Ayat ini memberitahu kepada kita, menceritakan kepada kita bahawa Nabi di akhirat nanti dia menjadi saksi atas setiap kata kita. Apa Nabi jerit? Nabi jerit sebab ada di kalangan umat dia yang tak ikut dia. Lalu Nabi sedih, terasa hati dengan penuh emosi. Nabi kata, Allah sedihnya. Bila-bila wayak, bila-bila ajar, bila-bila aku sampai ke tak segima, tak sedunga, betapa degilnya umat aku ni. Apa yang Nabi sangat sedih sebab ujung jatuhnya neraka. Nabi tak sedih umat dia ni masuk neraka. Lalu Nabi kata, disebabkan aku yang akan jadi saksi bahawa bulan sebulan ni sesat, bulan sebulan ni dapat hidayah, sebulan ni soleh, sebulan ni toleh. Gitu. Dia akan nanti Nabi sendiri dia akan. Hadis panjang kalau kita cerita bagaimana dari akhirat Nabi kita ni boleh kenal umat dia sorga-sorga. Orang sahabat bertanya, kenal gana Nabi? Ada hadis panjang. Jadi kita nak cerita panjang, aku masa ambil dan kedua belum nak kecek mani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Fadil. Kita bagi ringkasan awal. Syahid itu maksudnya atas dunia ni Nabi yang boleh bagi recommendation, bagi recommend. Masa kita panggil recommend lah, betul ke salah, kita ikut Nabi. Jadi nak tahu betul salah tu kena sokong hadir Nabi ajar dan hadir. Lepas tu tak habis itu. Syahid tu saya kata sampai akhirat. Jumpa di akhirat nanti Nabi boleh tunjuk. Ini orang ni apa? Tunggu aku ni. Nabi bagi cok. Nabi bagi pengakuan. Aku jadi saksi. Jadi mungkin orang tanya, kita bila jumpa Nabi, Nabi tahu mana? Jangan tanya sana. Sebab Allah Ta'ala ada kedudukan Nabi ini istimewa mengatasi segala makhluk. Kita diajar supaya bersalah ke Nabi dan Nabi jawab. Kita itu Nabi dah meninggal, kalau kita bersalah ke dia, Nabi jawab. Semua umat dia bisa jawab. Maknanya bukan setakat dia jawab. Kalau jawab mana tahu lah gapo kita buat. Tapi dia tahu dia boleh jadi saksi. Saksi sehingga kan lepas dia mati. Itu intipati mereka sawah. Sebab apa? Mustahab kita kenal Nabi supaya kita berasa kita sangat dekat dengan Nabi. Lepas tu kita sudah ayat ni. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ini kita minta Ustaz Abdullah untuk syarah. Maksud da'iyan itu ajak kepada Allah Ta'ala itu lagu mana. Dan apa maksud sirajan munira? Nabi itu sebagai lampu cahaya terang-terang. Dengan segala makhluk dipersilakan. Dan dia kena setuju juga lagu mana kita nak ambil kebaikan daripada pengajaran Nabi. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Fadil ayah tu Syukri bin Ahmad. Seterusnya ahli panel Fadil Ustaz Nasir bin Muhammad. Wa ana baina ibna Muhammad. Ada tengah-tengah antara anak tak ayah mak. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi seperti mana yang disebut, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan ayat wada'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita dalam satu majlis yang mana kita sepatutnya bersatu hati dalam majlis, iaitu majlis untuk kita menyemai kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang dibacakan oleh hamba tadi, sebagaimana yang mana Nabi SAW sebut, tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu jadikan aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kamu kasih, lebih daripada ayah, lebih daripada anak, dan lebih daripada seluruh manusia. Syarat kesempurnaan iman adalah kita letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang nombor satu sekali kita kasih. Yang mana ini diterjemahkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka kasih kepada Nabi, mereka rela mati kerana Nabi. Mereka kasih kepada Nabi sehingga mereka membuat-buat kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka yang boleh memuji, boleh berqasidah, boleh bersyair, mereka bersyair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama bahaskan ada di sana syuara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyair-penyair bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, penyair yang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi buat satu mimbar khusus untuk Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Di sana ada ramai lagi, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Sabit, antara lain Sayyidina Ka'ab. Yang mana ada satu kisah yang mana Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, seorang yang mana asalnya telah pun dihalalkan darahnya, boleh dibunuh, lalu menjadi insaf dan menyesal, masuk Islam. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pesan kepada dia pergi minta maaf lah dengan Nabi. Maka dia baca satu syair yang mana suruh ni, kalau ngaji kuliah lughah ni dia kenal lah qasidah bagi Su'ad. Kata dia, itu anna Rasulullah aw'adani wal 'afwu 'inda Rasulillah ma'mun. Dia kata, aku dikhabarkan bahawasanya Rasulullah telah pun menghalalkan darah itu, dan kemaafan di sisi Nabi adalah satu perkara yang sangat-sangat dicintakan. Dia bersyair puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia kata, innar rasula la nurun yustada'u bih muhannadun min suyufillahi maslul. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang bersinar-sinar seumpama pedang muhannad daripada pedang-pedang Allah yang terhunus. Bila mana sampai sini, dia berhenti. Nabi ambil kain apa ni, kain lidak Nabi hadiahkan kepada beliau.
Nak cerita apa? Nabi bergembira dengan pujian yang kita sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat Nabi dulu dia puji Nabi, Nabi suka sehingga Nabi bagi hadiah. Kain ridak Nabi kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Hari ini kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi lah kita kena memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata jangan puji Nabi, takut jadi Nasrani. Tukar habis, tukar makhluk dengan Tuhan. Kalau puji siapa jadi Nasrani, orang itu tukar makhluk dengan Tuhan. Nabi ni makhluk, abdun. Allah Ta'ala telah kororkan gesekkan Nabi ni abdun, hamba Allah. Tak tukar dah itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah pun mengisrakan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tukar. Sebab itulah Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala disebut dalam syair dia, dalam qasidah Al-Busiri, dia sebut da'man da'athu nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan wahtakim. Tinggalkan apa yang diserukan oleh Nasara pada Nabi mereka. Orang Nasara dia seru pada Nabi mereka tu, mereka puji, mereka puja sehingga naik Nabi itu martabat ilah, martabat Tuhan. Kita Islam tidak begitu. Nabi, kita puji Nabi ini pada maqam baginda sebagai seorang makhluk, pada kedudukan baginda sebagai seorang makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu disebut oleh Al-Imam As-Sanusi misal, bahawa Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, bahawasanya Nabi SAW afdalul makhluk bil itlaq, sebaik-baik makhluk secara mutlak, tidak ada qaid, tidak ada syarat. Sama ada malaikat kau dalam kalangan jin, kau dalam kalangan manusia, kau al-jamadat, kau batu, bukit bukau dan sebagainya, tidak ada makhluk yang paling terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ada dalam perasaan kita, dalam perasaan kasih cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita sambut maulid, kalau kita selawat, bekah dalam hati kita. Yang mana Allah Ta'ala nak kata Nabi da'iyan ilallah, adalah seorang yang menyeru kepada Allah. Nabi seorang yang menyeru umat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir At-Tahrir wa Tanbir karangan Imam Ibn Ashur, tafsir ni kalau kita beli kitab fizikal tu dalam psikologi ni, ada PT boleh beli. Tak PT tengok PDF. Tak ada nak beli masjid tu. Kata dia kata wadda'i ila Allah ay huwa alladhi yad'u an-nasa ila tarki ibadati ghairillah wa yad'uhum ila ittiba'i ma ya'muruhum bihi Allah. Orang Nabi ni sebagai penyeru kepada Allah, iaitu orang yang menyeru manusia untuk meninggalkan ibadat kepada selain Allah, seterusnya menjadikan manusia ni mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud ad-da'i ila Allah, orang yang menyeru kepada Allah. Maksudnya kita seru manusia untuk manusia buat apa yang Allah Ta'ala perintah, dan manusia tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu maksud ad-da'i ila Allah. Dia Allah Ta'ala tambah lagi, ad-da'i ila Allah biizni, dengan izinnya. Dengan izinnya. Di sini dia ada hurai sikit. Dengan izinnya sini kata waziyadatu biizni liyufida anna Allah arsalahu da'iyan ilaihi wa yassara lahu ad-du'a ilaihi ma'a thiqali amri hadha ad-du'a wa 'idhami khatari. Allah Ta'ala tambah biiznihi, dengan izinnya, memberi maksud bahawasanya Allah Ta'ala memutuskan Nabi sebagai seorang yang menyuruh kepada Allah, dan Allah Ta'ala memudahkan urusan Nabi. Ada kat situ. Allah Ta'ala suruh Nabi jadi manusia, jadi Rasul yang menyuruh manusia kepada Allah. Dia Allah Ta'ala akan permudahkan urusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tugas seluruh orang kepada Allah ni tugas yang payah. Payah. Bukan betul.
Kalau kita tengok sejarah para nabi, mereka menyeru manusia kepada Allah sepenuh hati mereka. Dia kata kita hitung dari sudut masa, kadang-kadang masa mereka tu lebih panjang daripada umur yang kita ada. Nabi Nuh AS menyeru manusia kepada Allah 1000 tahun. Dalam riwayat sebut ia mengikut Nabi Nuh tak sampai 1 hari. 1000 tahun berdakwah tak sampai 1 hari. Kalau orang biasa kutuk lah, tak sirah. Awak dakwah 10 tahun, seorang yang mengikut. Tu pun kita bayar. Bayar gaji ke dia dulu kita, dia jadi mengikut kita. Kalau kita tak bayar gaji, tak ikut juga. Sedangkan Nabi Nuh telah tunjukkan bahawasanya tahun-tahun yang berlalu dalam kehidupan dakwah tidak mampu untuk menyebabkan Nabi Nuh berduka cita kerana sikitnya pengikut. Bantu pendakwah, kita nak jadi pendakwah, kita kena ada hati yang cekal, hati yang kuat. Jangan tengok kepada kuantiti, tengok kepada usaha apa yang kita telah korbankan. Jadi Nabi sebagai da'i. Jadi Allah Ta'ala kata biiznihi. Izin sini ni dengan maksud Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dakwah Nabi SAW. Sebagaimana yang Allah Ta'ala buat kepada Nabi Isa misalnya. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Orang tambah lagi biizni, jadi nak permudahkan urusan Nabi Isa di dalam nak menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Begitu juga dalam ayat lain Allah Ta'ala kata fanfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Allah Ta'ala tambah lagi biiznillah. Supaya apa? Supaya dipermudahkan lagi urusan-urusan tersebut. Jadi Nabi SAW selaku pendakwah yang membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ini kita bersyukur sebab Nabi Muhammad bukan sahaja Nabi ini dakwah Nabi terhenti sehingga wafatnya Nabi tidak, tapi dakwah Nabi berkekalan bersambung sehingga kita hari ini dapat mencapai nikmat Islam dan juga nikmat iman. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir daripada ayat ini disebut wasirajam munira. Sebenarnya dalam ayat ini ada 5 sifat. Inna arsalnaka syahidan. Pertama sekali Allah Ta'ala utuskan Nabi ini sebagai saksi yang telah pun dihuraikan dengan begitu hebat oleh Al-Fadhil Ustaz Nasir ni. Ayat kedua, mubasyiran, pemberi kabar berita gembira. Yang ketiga, nazira, iaitu yang memberi ancaman, berita ancaman tentang neraka dan sebagainya. Wa da'iyan ila Allah biizni, yang menyeru kepada Allah dengan izinnya. Wa sirajan munira, dan Nabi ini sebagai pelita yang menerangi. Dan mana Nabi jadi pelita? Ni kalau dalam bahasa Arab kita panggil tashbih baligh. Kalau kita belajar tashbih dalam bahasa Arab ni dia ada balaghah. Dalam balaghah ni dia ada satu perbahasan disebut sebagai tashbih. Tashbih ni dia ada martabat dia pula. Apa mana paling ganas sekali? Paling ganas sekali tashbih baligh. Tashbih baligh, tashbih yang paling mubalaghah, paling hebat. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mentashbihkan, mengumpamakan Nabi ni seumpama pelita atau lampu yang menerangi. Sirajan munira ay arsalnaka kasirajil munir. Kami utuskan kamu wahai Muhammad seumpama lampu yang menerangi. Menerangi itu apa tu? Lampu yang menerangi. Seumpama lampu bila mana gelap kita buka nampak jalan. Kita nak jalan-jalan tak nampak ada lampu, nampak jalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kegelapan jahiliyah pada ketika tersebut diutuskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi lampu yang menuduh jalan hidayah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kalau orang kata aku nak kenal Allah, aku nak rapat dengan Allah, aku nak dekat dengan Allah, nak ikut siapa? Nak rapat dengan Allah tu ikut dengan siapa? Nak rapat tak kira nak rapat, tak jumpa siapa bila.
Nak ikat dengan Allah, nak dekat dengan Allah, nak rapi dengan Allah ni mesti ikut sirajul munir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut jalan yang telah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Taala memuji Nabi dengan pujian yang pelbagai, sehingga Allah berselawat kepada Nabi, malaikat selawat kepada Nabi. Dia Allah Taala kata wa rafa'na laka zikrak. Kami telah angkat kamu wahai Muhammad, bagi kamu zikrak, sebutan bagi kamu. Allah Taala repek nama dia dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk Islam tak sah Islam dia, melainkan dia kena mengucap anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap la ilaha illallah saja tak sah. Dia kena repek dengan apik dengan Muhammadur Rasulullah. Tengok tingginya kedudukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semaya kita nak syahadah, tak sah semaya kita melainkan kita sebut Muhammadur Rasulullah. Begitulah Allah Ta'ala memuji Nabi, dan Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan setinggi-tinggi kedudukan. Jadi insya-Allah, jadi kita pergi kepada masing-masing seterusnya, surah pada Al-Fatihah yang dah. Terima kasih kepada Al-Fatihah Sallallahu. Ada dua kerja Nabi lah kat cara kita. Kita nak kita bawa cerita malam ni kerja Nabi, masa berasa Nabi buat dekat dengan kita, sampai kita berkait dengan kita. Kita kata hadap dengan orang lain tu kena minum nyamuk, ada gitu kena. Pada situ mula-mula tu da'iyah tu Nabi ni ajak kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak sebab ajaran Nabi bawa, kita tak kenal siapa buat kita, tak kenal kita nak pergi mana, hidup dari mana, makan bukan benda. Tahu kita semaya Nabi mana. Baru rasa Nabi tu kerja Nabi kena kata tahu nak mati, cara mati lagu mana, cara nak sepupu lagu mana, cara nak sampai ke syurga lagu mana. Da'iyat tu insyaAllah oleh Al-Fatihah. Dan ujung sekali pun tu ni kak memang jelas lah, cahaya itu tak berdekat. Dengan cahaya siapa orang yang buat selawat anta syamsun anta badrun. Syamsun itu menggambarkan, mengumpamakan Nabi itu seperti dunia ni ceruk bila terbit hari, ceruk bila ceruk tak binti pula tu boleh buat hijau. Nak kumpul dengan jagung, benar dengan jagung bunyi. Saya tarik. Jadi dekat dengan kita, dekat dengan kita. Jadi selesai kita bersinggah pertama, kita kena berasa ada setahun ni aku dengan Nabi ni dekat. Bahasa orang sungguh semangat kata. Kalau bunyi orang paling dunia Nabi, dia berasa segar ni, naik angin. Ini lagi tu, segar ni. Kalau orang panggil kita makan kambing, kita berasa segar ni, betul tak? Kalau kita makan kambing, kalau tambah orang selesai masuk pula. Tapi bila bunyi Nabi itu, apa lagi kita campur? Ingat Nabi. Dan selain itu kita janji bahawa ni kita khatam Quran ni malam ni. Macam ni khatam Quran. Khatam tak, tapi kita sambut dah malam ni. Satu pagi nak khatam Quran malam ni. Dia masuk kambing. Jadi kerja Nabi. Kambing dia berdekat. Nabi masuk kalau kambing. Ada dalam hadis. Satu saksi banyak. Saksi.
yang kedua ni kita bagi 5 minit, 7 minit lah. Kita because lah dulu biasa asyik berhabis. Biasa sendiri tu lah. Biasa lah dulu. Jadi kalau untuk masyarakat, bagaimana kita nak ambil panduan terbaik daripada Nabi supaya masyarakat kita ni jadi masyarakat yang orang panggil yang boleh tumpah lah agama ni hidup. Gitu lebih kurang kita minta salah syarat sebab ajaran Nabi ni tak mari untuk comel sore-sore kita. Dia mari comel habis putih kampung, comel habis putih negeri, comel habis putih negara. Tu orang ni pada kita awal tu tekun habis tu. Kecap lawa tu kebiasaan tu. Nak suruh nanti kita tahu oh kecap lawa ni tu bukan cara Nabi tu. Dia dengar asal orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bagaimana kita nak jadikan Nabi sebagai ikutan kita? Yang pertama, kita wajib kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah dunia ni, daripada orang mula-mula ada Nabi Adam sampailah sekarang ni, tidak ada orang yang paling banyak ditulis biodatanya, dicatat kata-katanya, diingat perbuatannya, sehingga kan dia pun menjadi satu syariat balaikan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam hadis sendiri ni, bagaimana sahabat-sahabat begitu ihtimam, begitu mengambil juga terhadap apa yang disebut oleh Nabi, sehingga sampai hari ini kita boleh dengar apa yang Nabi kata. Jadi mula-mula sekali kita kena belajar mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab para alim ulama. Nah, ulama tulis kitab Syama'il Muhammadiyah, dan ilmu berkaitan dengan Nabi ini dia ada 5 jenis ilmu. Nah, ilmu sirrah, ilmu khasais, ilmu syama'il. Jadi 5 jenis ilmu, semuanya berkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi yang pertama kita kena belajar. Yang kedua, kita kena ikut apa yang diperjuangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebarkan agama, inilah perjuangan kita bersama. Kalau dah hari ini mengaku ikut Nabi tapi tak perjuangkan apa yang Nabi perjuangkan, maka pengakuan itulah pengakuan palsu. Orang yang betul-betul mengaku ikut Nabi, dia akan perjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mendirikan agama dan jangan berpecah pada agama. Bersatu pada agama dan mendirikan agama. Itulah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa nak sebut ni? Setiap perasaan ataupun setiap ciri yang boleh menyebabkan orang jatuh cinta, semuanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hari ni jatuh cinta sebab apa? Sebab rupa, muka comel, tuai semak. Jatuh cinta sebab rupa semata-mata. Pada diri Nabi, rupa Nabi lah yang paling indah. Rupa Nabi dikata Sayyidina Hasan, dia kata lebih indah daripada bulan purnama. Tengok bulan purnama, rasa redup, comel, puas hati. Sehingga anak buat 2 tahun pun reti bulan. Tapi Nabi SAW lebih indah daripada bulan. Bahkan kecantikan, keindahan Nabi Muhammad SAW adalah 1 kali ganda lebih indah daripada Nabi Yusuf AS. Yang mana kata Imam dalam syarah Syama'il Muhammadiyah disebut sekiranya ashab Zulaikha yang mana mereka terputus tangan apabila melihat kecantikan Nabi Yusuf AS, putus tangan, putus jari tak khabar, terpesona dengan comelnya Nabi Yusuf. Kalaulah mereka melihat Nabi Muhammad, nescaya akan putus lengan mereka. Bukan jari saja, tak lengan pun putus. Jadi kalaulah orang itu jatuh cinta kerana rupa, maka pada diri Nabi rupa yang terbaik.
Kalaulah orang itu yang kedua, orang yang tercinta kerana akhlak kepribadian. Juru, rupa tak ada mana, biasa-biasa tapi sebab juru. Kita sayang diri sebab juru. Maka makhluk yang paling berakhlak, paling juru, tidak ada pertikaian lagi, makhluk tersebut adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sebab, ulama kata semua sebab yang mana menyebabkan jatuh cinta seorang itu, semua sebab itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini, kalaulah kita masih lagi tidak meletakkan Nabi sebagai orang yang paling kita kasih dari hati kita, maka sebab apa lagi yang akan menyebabkan kita ni boleh jatuh cinta? Tak ada sebab lah. Sebab semuanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga bercambah kecintaan kita kepada Nabi. Dengan kita mengadakan majlis begini, kita nak tambahkan lagi cinta kita kepada Nabi, kasih kita kepada Nabi, nak kenal lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita boleh jadi terbawa-bawa dalam mimpi kita. Di akhir sekali aku nak sebut satu hadis yang mana Nabi pernah sebut kepada para sahabat. Nabi kata, ashtaqtu bi ikhwani, sesungguhnya aku ni rindu kepada ikhwan aku. Sahabat tanya siapa dia? Ikhwanmu ya Rasulullah. Kami lah ikhwanmu no? Nabi kata, dak, bal antum ashabi, semua adalah sahabat aku. Ada riwayat kata Nabi, sahabat tanya lagi, para Nabi ke ikhwan kamu? Tidak. Para malaikat ke? Tidak. Lalu Nabi kata, ikhwan aku qaumun lam yarawni walakin yu'minu bi. Adalah satu kaum yang mana mereka ni tidak pernah melihat aku, tak pernah tengok Nabi, tapi mereka beriman kepada aku. Itulah kita. Sebelum daripada kita katakan kecintaan kita kepada Rasulullah, sebelum kita katakan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah pun menyatakan kecintaan dan kerinduan kepada kita. Nabi rindu kepada kita sebelum kita menterjemahkan kerinduan kita. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau hari ini kita tidak boleh membalas kerinduan kepada Nabi, tak boleh nak balas kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kita orang yang tersangka rugi. Sebab di dunia kita perlukan Nabi, di akhirat kita lebih memerlukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kecintaan kita kepada baginda inilah menjadi saksi kita ni menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Sebab selawat kepada Nabi ibadat yang mana tidak pernah ditolak. Kullul a'mal bainar rad wal qabul illa salatan ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan boleh diterima, boleh ditolak. Semaya boleh Allah terima, boleh Allah tolak. Illa salatan ala rasul, malaikat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita menjadi umat baginda yang diiktiraf oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya insya-Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kesimpulannya adalah kita ucapkan terima kasih kepada Fadli Ustaz Abdullah. Jadi dia nak bawa mana tu? Nak semua timbul boleh nampak orang kampung, masyarakat ini saya Nabi. Ini boleh nak Nabi. Berarti dia kata Nabi kata aku ingat semua. Astagfirullah, ingat semua. Ingat. Saya ngerti dia kepada Nabi. Dia pasal ikhwan. Ikhwan maknanya saudara-saudara. Sahabat-sahabat ada sekeliling dia tak? Tinggal apa ni? Oh, kita ada bakar di kampung, tinggal apa ni? Bukan bohong. Aku tinggal. Oh, mungkin apa? Nabi-nabi lain. Bukan. Terus apa dia? Dia akan temu. Mula tu, umat aku nanti. Apa tak ada ni? Dia beriman aku, dia percaya aku. Dia mengerti hati.
Percaya aku, percaya ke adik, ingat dengan saksi penuh masjid. Percaya aku, walaupun tak pernah juga aku. Oh, okey. Dia tu hak putih nak sangatnya. Itu nak makan. Dia saksi berdengok, malam kuliah dia. Hari Ahad, malam Senin, gambar orang Nabi ingat semua. Cuma orang tino dia semua. Tak ada tahu yang belakang tu. Orang jantan. Oh ada semua. Tapi kalau bahagian belakang, tak ngaku-ngaku orang kita. Dia macam. Ada ustaz kita ngajar, tengok orang jantan dua kan. Kita berhenti, dia tengok dia berhenti. Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kita sambung ngajar. Asal naik semangat, boleh sana. Tuhan nak kata aku teringat semua. Sebab tak pernah tengok aku, tak pernah dengar dari mulut aku secara langsung. Tapi mari percaya ke hati. Walaupun tak ngajar ni bukan sahabat Nabi. Mengikut Nabi. Itu salah satu contoh masyarakat yang makan sambutan maulid. Dia makan kehidupan Rasulullah dan ajaran Rasulullah atau perjuangan Rasulullah. Itu dia. Jadi kita sambung sikit lagi panggil saksinya. Kalau setara itulah kedudukan Nabi dengan kita ni besar jasa dia. Tak ada siapa boleh nafi lah. Malam ni kita orang panggil bagi gambaran secara rekah lah. Kalau nak ceramah, nak rayak, nak baca, tak habis-habis. Jasa Nabi kepada kita besar kecil, tak suruh. Cuma yang nak minta saksi sudahnya, lagu mana kita nak tunjuk, nak balas jasa. Boleh saksi? Kulluhunna mislu hamha. Allah Ta'ala lipat gandakan lagi, tambahkan lagi kepanasan api neraka itu dengan 69 bahagian. Setiap bahagian itu sama panah dengan api dunia. Api ada dunia. Ayatnya betapa panahnya api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi cerita orang neraka ni yang disediakan azabnya oleh Allah Ta'ala kepada orang yang terhaka Ta'ala itu, inna ahwana ahli nar azaban yawmal qiyamah la rajulun tuda'u fi akhlasi qadamahi jamratun yagli fiha dima'u. Sesungguhnya sehingga azab ahli neraka di hari kiamat ialah seorang lelaki yang diletakkan di bawah dua kakinya bara api yang kepanasannya boleh mendidih motor. Orang paling angin. Orang paling angin, Allah Ta'ala pakai kasut dan yang neraka pakai lega motor. Itu gambaran, gambaran kepada kita tentang azabnya neraka Allah Ta'ala yang disebut oleh Nabi sebagai pembawa nazir tadi, memberi peringatan kepada kita semua, nak suruh kita rasa takut. Mubasyir tadi kita gembira, nak suruh kita ada motivasi, nak suruh kita ada semangat, nak taat kepada Allah Ta'ala. Nazir tadi nak suruh kita rasa gerung, takut. Ni tak nak bisa ni. Ni tak ada ubat. Nak suruh surga kena sukuk, lepas nak suruh surga takut. Dua benda yang bahaya. Kalau boleh pergi kat Bombay, ejah tak apa. Bombay mana orang bisa sini boleh ejah lah. Bombay kereta ke, Bombay motor ke, cak yang mana tak kena. Sebab apa? Sebut surga pun tak surga, sebut neraka pun tak surga satu. Dia tunggu-tunggu. Jadi kita kembali pada soalan Ustaz tadi, dia kata disebabkan api kita ni Allah Ta'ala utuh banyak sangat dasar tadi. Dasar di mana? Dia cerita kepada kita berkaitan dengan apa yang patut kita buat dalam muka dunia ni sebagai hamba Allah Ta'ala sehingga hari kiamat tu surga neraka semua sekali. Apa kita patut buat? Salah satu yang nak beritahu sekarang, kita kena ikut sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seharian kita.
Kita hidup dalam kehidupan seharian kita sehari-hari ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu sunnah paling-paling hari-hari ini makan minum. Hari-hari kita duduk makan, kita duduk minum. Apa dia sunnah Nabi? Sunnah Nabi ini Nabi kata Samillah kul biyamin. Bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan. Ini kadang-kadang kita ni tak ada baca bismillah buang lalu. Pani nak makan kambing tu baca bismillah dulu. Nak ambil makanan ambil tangan kanan. Kadang-kadang pihak buang main kiri. Tak. Ni benda-benda ni kadang-kadang kita tak khabar ataupun tak perasan. Benda tu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nak tidur cara sunnah, nak bangun cara sunnah. Cara-cara sunnah ni dia ajar oleh Nabi SAW. Ada doa nak tidur, ada doa nak bangun, masuk jamban, ada doa nak kecep ikut sunnah Nabi SAW. Maka pada waktu itu kita telah membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi kita juga bagi maya sejid. Itu sunnah Nabi. Tadi kita kata aku sayang kau Nabi, kalau aku nak ikut sunnah Nabi, tapi sejid kali siapa lawuk tu kan. Kena mari sejid kali ikut sunnah Nabi SAW. Kena rajin dengan mengajar. Kemudian yang keduanya kena memperbanyakkan selawat kita ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Nabi kata bagi siapa berselawat ke atasku sekali ya, Allah Taala akan selawat atas kita 10 kali. Banyak. Jadi minat Allah Ta'ala sombong dengan kita. Kita sekali dia beri 10. Ada ketua 10 dia beri 100. Tak silap lagi kita nak ambak, nak kejar, nak lepuk. Itu semangat juga, motivasi daripada Nabi kita Muhammad SAW. Paling tidak sehari sekali selawat. Orang panggil bahasa sekali sehari tu. Kita kata 10 kali sehari kau. Paling ulama kata 100 kali sehari mana kalau guru kita selawat. Kau paling pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan cukup. Bila-bila duduk jalan, bila-bila mari sejid, bila-bila duduk atas wakaf, kita tukar style kita tukar cara hidup kita daripada buang kosir macam mana berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna selawat ni tidak boleh maulid, boleh rekod awal je tu. Sepanjang masa Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jama'il Awal, Jama'il Akhir sampai selawat sama-sama. Jadi sallallahu ni boleh maulid saja. Kita sepanjang masa berselawat dan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berakhlak dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat-sifat yang wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat siri, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatanah. Tadi kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ni, yang kita panggil Maulidur Rasul, jangan duduk panggil maulud, betul.